Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Salatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamna Sulaiman kullam atayna hukma wa 'ilma. سخرنا مع داود والجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kedua-dua itu rahmat dan nikmat, maka sudah tentulah dan janji Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan kepada seseorang, yakni keberkatan kehidupan apabila dia mendapat rahmat Allah, dan begitu juga nikmat Allah diguna di atas barang yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah dia akan mendapat nikmat Allah, keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada engkau di dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu di dalam i'tidal qada pada rakaat yang kedua itu kunut, iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan apabila adalah engkau di dalam sembahyang subuh, yakni setelah kita baca mil as-samati wa mil al-ardu wa mil ma syi'ta min syai'in ba' ataupun hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, maka kita pula di dalam i'tidal disuruh baca Allahumma hdini fi man hadait, iaitu membaca kunut. Tetapi apabila kita di dalam sembahyang berjemaah, jikalau imam itu panggil laju, kita tak sempat nak baca kunut bersamanya, maka terus kita pergi pada kunut. Sami Allahu liman hamidah, terus baca Allahumma hdini fi man hadait. Itu di antaranya. Jadi tentulah bila kita sembahyang berjemaah yang sudah kita maklum sebagai mutaraah, sebagai ulang kaji yang disebut oleh para Syekh Abdul Samad Fadimbani, iaitu bila Allah mahdini seperti biasalah, bila imam membaca Allah mahdina fi man hadais, maka hak yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar, walaupun dipilih lagi oleh di kalangan para ulama berkaitan dengan sunat, berkaitan dengan kunut ini, iaitu Allah mahdini fi man hadais, maka kita disunatkan menyatakan amin amin. Itu di antaranya, iaitu disunatkan kita berkata amin amin sehinggalah fa innaka taqdi. Itu bila begitu barulah kita disuruh diam, masing-masing disuruh baca belaka fa innaka taqdi. Ni pakak sebut belaka. Ini yang dipilih Ibn Hajar. Ada lagi pandangan lain seperti mana Imam Syahran Risari, ada lagi pandangan Imam Auza'i, Imam Rafi'i. Tetapi apa yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar, yang dikatakan hujjatul Islam bagi ilmu fiqh, dia menyatakan bila imam membaca Allah mahdina fi man hadais,
amin. Kita kata amin. Wa'afina fi man 'afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Maka di sinilah kata Imam Ibn Hajar disunatkan kita imam diam, yakni imam membaca slow. Fa innaka taqdi, dia tu bila baca diam sini, maka makmum disuruh baca masing-masing lah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kerana perkara ini menghukum wala ya'izzu man adai, tiada menghina melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan seseorang. Bila begitu, tabarakta rabbana wa ta'ala, sebab begitu lalu falakal hamdu ala ma qadait, maka iman disunatkan dia membaca balik wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Iman disunat dia membaca balik wa nastaghfiruka wa atubu ilaik, ataupun wa nastaghfiruka wa atubu ilaik, ka ilaik dibutilah ka ilaik kepada engkau. Lalu kalau nak tambah doa yang lain, kita selalu kita baca Allahumma syif'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk, ataupun Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujliyas sahab ya hazimul ahzab ihzunhu wa ansur alaihim, ataupun doa-doa yang lain lagi. Allahumma ansuril Islam, Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Cuma lafaz-lafaz yang bersamaan bahasa Arab kita kena jagalah. Palestin, orang Arab panggil Palestin juga, kita panggil Palestin juga, kena beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab, iaitu jangan Palestin dengan kita membaca dengan huruf ta, bukan dengan ta, huruf ta. Palestin kita nak baca dengan huruf ta, maka jatuh pada bahasa Melayu. Palestin orang Melayu panggil, tu di antaranya. Orang Melayu panggil apa lagi bahasa Arab? Iraq. Kita baca Iraq. Iraq. Bahasa Arab kata Iraq. Allahumma ansuril Islam fi Iraq. Dengan qaf kita baca Allahumma ansuril Islam fil Iraq. Tak boleh. Dengan ra itu dinipihkan. Maka kadang-kadangnya dibimbangi jatuh dalam bahasa Melayu. Bila jatuh dalam bahasa Melayu, makmum dia kena panggil mula semula sembahyang ni batal sembahyang dia. Bila dia nak tambah tu, maknanya berhati-hati ketika nak tambah kalau iaitu dalam bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Sebab cakap dalam bahasa Arab, cakap bahasa Melayu dalam sembahyang tak boleh. Itu fanasta, iaitu wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kalau iman, dia boleh nak tambah lagi Allahumma untuk Islam Palestin ke, untuk umat Islam, perjuangan Islam, macam-macam lagi, untuk dia tambah tu. Itu di antaranya. Bila begitu, ada pun makmun, apa yang dipilih oleh Ibn Hajar, makmun disunatkan berkata amin, amin. Wa sallallahu, bila makmun imam berkata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, ataupun tambah ummi pun apa juga. Bila begitu, makmum disunatkan berkata amin, amin. Itu yang dipilih Imam Ibn Hajar. Ada pun pandangan lain, ada jugalah lagi. Ada bila imam berkata wa sallallahu ala, imam disunat dia bila kata wa sallallahu, makmum iaitu berkata wa sallallahu alaihi wasallam juga. Ada pandangan lain. Tetapi yang rajih, yang mu'tamad, yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar, dia menyatakan adapun di sini berselawat di sini itu qatumul am, kesalahan yang umum yang banyak orang buat, iaitu tetap berkata wasallallahu alaihi wasallam juga. Sedangkan di situ kata Imam Ibn Hajar, bahkan dalam kitab Sabil Muhtadi pun ada perbahasan dia, tu dalam kitab-kitab yang lain, dia menyatakan disunatkan imam makmum berkata amin, amin juga. Tu wasallallahu, kerana wasalla wa tu menunjukkan ataf lagi pada kata Allahumma hdini fi man hadai. Apa panggil doa yang makna kita menhadiahkan kepada Rasulullah, junjungan bersama Rasul kepada selawat, maka dibentuk doa lagi. Sebab tu dibuat sallallahu, tidak mari wa nastaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala.
tak mari sallallahu lalu, tapi letak waw juga di situ, waw lil atfin lil ma'tuf. Ada waw ataf hubung, ma'tuf ada hubung kait dia. Perkara yang dihubung, perkara yang bila kita berhubung dengan sesuatu, ada perkara yang dihubung, dia panggil ma'tuf. Ataf berhubung, perkara yang dihubung itu apa? Orang panggil ma'tuf. Itu di antaranya. Kita pergi di surau, kita berhubung, kita panggil ataf. Kita panggil ataf, kita berhubung dengan surau. Apa perkara yang dihubung? Yang ma'tuf. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab panggil ma'tuf. Sifat mausuf, mubtada, khabar, fa'il, bila ada fa'il, ada maf'ul, itulah bahasa Arab lah, kaedah dia. Jadi setengah ulama menyatakan aku lebih suka pada amin juga, kerana wasallallahu itu kita mendoa lagi. Maknanya kita mendoa juga. Ini bukan kita mendoa kepada Muhammad, dan erti kata kita menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, bukan bersedekah, tapi menghadiahkan selawat junjungan besar Nabi Muhammad, kerana kita jatuh pada umat marhumah, umat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat yang dibelah kasihan oleh Allah, disebabkan kita umat Nabi Muhammad lah. Umat juga dikatakan umat ditangguh dosa, ditangguh balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat terdahulu buat maksiat, derhaka, bermacam-macam lagi, buat musibah, bala bencana, fasad fil ard, buat perosakan di atas muka bumi. Apa Allah buat? Allah tunggu bala selalu. Tapi umat Nabi Muhammad sebagai umat marhumah, umat yang dikasihi, Allah Ta'ala tangguh dulu. Allah Ta'ala tangguh dulu, sehingga akan dibalas pada hari akhir kelak. Sebab itulah umat Nabi Muhammad adalah umat yang digelari sebagai umat yang marhumah, umat yang paling banyak mendapat istidrak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Firaun sentiasa mendapat istidrak Allah, sehingga dia mengaku Allah, iaitu mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukum a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Itu Firaun. Ada umat Muhammad ini banyak sekali dijatuhkan orang istidrak. Istidrak yakni tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun umat marhumah, umat dikasihi, tapi paling takut apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, apa yang ditakuti ialah istidrak, itu tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kata apa yang disebut oleh para ulama, kitab-kitabnya, orang jahat yang mati pada malam Jumaat juga ditangguh azabnya. Panggil istidrak. Istidrak maknanya keberkatan pada hari Jumaat itu, orang jahat bila mati Allah dah seksa selalu. Tetapi istidrak di situ mai perkataan darajah, iaitu tertunda. Mati malam Jumaat, malam ni tak kena lagi, malam esok baru kena balik. Diganti balik pada malam esok. Itu di antaranya. Hari ni dia tak kena lagi, tapi esok dia akan kena balik. Panggil tertunda. Ini disebabkan umat Muhammad sentiasa ditunda oleh Allah. Lebih lagi dia jatuh pada umat Muhammad. Tapi walaupun ditunda, tapi azab dia berkali ganda. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Jadi ulama menyatakan begitulah keberkatan Muhammad. Jadi kita mendoa kepada Muhammad, yakni kita berselawat pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah bila imam berkata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ataupun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka bagi makmum disunatkan berkata amin. Itu pandangan Ibn Hajar. Tak ada masalah kita nak ikut atau tidak, tak ada masalah. Apa perkara sunat saja. Tetapi yang dipilih oleh Ibn Hajar, dia menyatakan qutmul am, kesalahan yang umum, iaitu disunatkan dia membaca wa sallallahu, sepatutnya wa sallallahu, tetapi sepatutnya dia berkata amin. Ini makmum, untuk khusus bagi makmum saja. Tapi bila kata wasallallahu alaihi wasallam juga, itu aku tak berapa kenal, kata Ibn Hajar. Itu di antaranya, itu dibahaskan oleh ulama. Banyaklah qatumul am dalam kitab tu. Disebut di antaranya begitu juga bila seorang membaca tahlil wasallim wa radiyallahu,
serta hak yang kena bahasa Arab, yang kena molek bahasa Arab, itu wasallama radhiyallahu. Itu sebab dia idhafat dengan radhiya. Itu salah satu kaedah-kaedah bahasa Arab lah, itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkat kedua tanganmu. Itu maka taruhkan pertama-tama di atas tempat sembahyang akan kedua lututmu, kemudian maka kedua tanganmu, kemudian maka dahimu padahal ia terbuka, dan taruhkan hidungmu berserta dengan menaruhkan akan dahi pada tempat sujud itu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah kita selesai baca kunut, maka disuruh kita sujud. Bila kita sujud serta kita mengucap Allahu Akbar, seperti biasalah, sebagai mutalaah, sebagai ulang kaji balik, dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu, tak payah angkat tangan dah, turun kepada tempat sujud tu. Maka engkau taruh pertama-tama di atas tempat sembahyang itu akan kedua lututmu. Nak turun pada sujud, afdal turun lutut dulu, jangan turun tangan dulu. Panggil al-awwalu fal-awwalu wal akhiru wal-akhiru. Imam Ibn Hajar berkata yang awal tetap yang awal dulu. Itu yang dikatakan tertib. Apa yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin pun ada perbahasan dia. Nak turun pada tempat sujud ni, turun lutut dulu, barulah kita turun tangan kita tu di antaranya. Ini ala musarrah bagi orang yang permudah lah. Ada pun orang yang payah main turun lutut dulu, ada menyumbang dia, menyebabkan bahaya, maka disunatkan dia turun tangan dia dululah. Dia orang sihat kadang-kadang dia nak turun lutut dulu, ada menyumbang, maka dia turun tangan dulu, tak jadi masalah. Itu di antaranya. Cuma kalau dia berkuasa tak jadi masalah, tak sakit apa, hak comel dulu, ikut tertib, iaitu lutut dulu, barulah dia turun tangan dia, baru letak dahi. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Adapun orang yang sihat, setengah ulama katakan makruh. Dia sihat molek, lutut dia tak bermasalah, mana kalau dia turun lutut dulu tak jadi masalah, boleh. Tapi dia turun tangan dulu. Setengah ulama kata makruh. Tak mula, sebab dah ikut tertib, walaupun yang sunat, tapi dah ikut tertib, tak apa comel lah. Itu di antaranya. Ada pun orang yang sakit, kalau turun lutut dulu menyumbang, maka afdal dia turun tangan dululah, baru lutut. Itu di antaranya. Bila begitu, kemudian tambah sekali di atas tempat sembahyang itu lutut kamu, kemudian kedua tanganmu, maka dahimu, turun dahi pula, padahal ia terbuka. Jangan terlapiklah apa-apa yang berhubung ke kain serban ke apa ke, jangan berlapik. Itu di antaranya, biar rata molek. Dan taruhkan, ini sunat, dan taruh ini sunat saja. Taruh juga hidung kamu berserta dengan dahimu sekali, dahi dengan hidung sekali. Itu di antaranya pada tempat sujud. Dan jangan terdahulu dan jangan kemudian. Kalau boleh letak dahi sekali di hidung sekali, lalu atas tempat sujud tu. Ini sunat saja. Yang penting sekali, hak wajib adalah dahi. Tu dahi tu. Panggil anggota wuduk tu, anggota sujud tu. Anggota sujud, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'a arabin wajhahu wa kaffahu wa raqabatahu wa qadamahu. Seorang hamba apabila dia bersujud, sujud ia serta 7 anggota, mukanya, tu dahi lah, dan 2 tapak tangannya, 2 lututnya, dan 2 tapak kakinya. Tapak kaki tu kena gitu, kena belok gitu, tak boleh hampa batlun, batas sembahyang. Yang rajih yang dipilih oleh Mu'tamad Ibn Syafi'i ialah batal, tak boleh
dia sujud kaki dia pakai hampa begitu. Ada leh kena tegak begitu juga kaki dia. Mana lipat begitu juga. Ataupun tu kaki tak nak lipat, biar tegak begitu sekurangnya. Afdal kena lipat begitu. Tak boleh lipat, buat tegak begitu. Ada leh hampa begitu. Itu dikatakan batlun, batal sembahyang. Itu yang disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Tetapi sunat pada perempuan merapatkan pada segala yang demikian itu. Disunat juga bagi lelaki ni, iaitu dia renggangkan siku dia tu. Kalau dia sembahyang makmum pun jangan rapat. Dia sembahyang bersama-sama dengan makmum-makmum yang lain, maka dia disunat jangan rapat buka sikit, jangan buka luas sangat, mengganggu. Itu di antaranya. Ada pun dia sembahyang seorang, dia sunat dibuka luas. Kerana sabit juga dengan hadis Nabi sallallahu, ada Rasulullah sallallahu bila sembahyang, para sahabat seolah-olah nampak keputihan ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah ni dia buka luah ketika dia sujud tu. Dia sembahyang seoranglah, buka luah tu, ataupun dia imam dia buka luah. Dia sahabat tengoklah perbuatan begitu. Rasulullah banyak dalam hadis tu menunjukkan Rasulullah bila dia berpaling sehingga nampak keputihan pipi Rasulullah SAW yang ahmar, yang dikatakan keputihan bercampur dengan kemerahan yang tidak ada tandingannya. Para sahabat menyatakan Rasulullah bila dia berpaling ketika memberi salam, nampak pipi Rasulullah ni. Para sahabat duduk di belakang nampak, bukan Rasulullah beri salam gitu saja. Rasulullah berpaling ni, panggil mulut Rasulullah ni betul-betul di atas bahu, yang rajih, yang disebut oleh Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman menyatakan, aku melihat, dan begitu juga sahabat lain menyatakan Rasulullah bila dia berpaling, sahabat yang duduk belakang tu nampak pipi Rasulullah. Maknanya jelas nampak pipi Rasulullah. Bukan Rasul, kalau tak jelas Rasulullah paling begini. Jadi jelas Rasulullah paling begini, nampak begitu, nampak. Itulah orang panggil kelakuan Rasulullah ketika Rasulullah sembahyang. Maka begitu juga sembahyang ni Rasulullah buka. Dan dia pun, dan begitu juga renggangkan perutnya, ada lewat rapat antara perut dia dengan paha dia, ada lewat rapat. Tu bagi lelaki. Tetapi sunat bagi pada perempuan merampakkan segalanya. Puang kena rapat belaka. Tu di antaranya, dia kena rapat belaka. Begitu juga perut dia dengan paha dia kena rapat belaka. Itu di antaranya. Dia berbeza dengan kelakuan orang lelaki. Itu di antaranya. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu itu pada ketika sujud itu bertetangan dengan kedua bahumu. Tu ini barang sunat belaka dah. Sunat bertetangan dengan bahu. Jangan sujud situ, sujud sini, tangan duduk depan gitu. Maka itu la littiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali mengikut, kata Imam Nawawi, tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'i sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dia bukan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah, biar tangan ketika sujud ni bertetangan dengan dua bahunya, bertetangan dua bahunya. Itu di antaranya. Itu yang disebut oleh ulama dalam perbahasan mengikut ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau hamparkan kedua tanganmu itu pada tempat sembahyang, kerana yang demikian itu makruh. Jangan hampar pula sembahyang. Orang panggil kal seperti anjing didudukkan, dihampar tangan begitu. Tak boleh, dia nak akad juga. Dan sebut sebuah hadis yang beliau sallallahu lain, Rasulullah kata jangan kamu duduk kamu sujud seperti anjing. Maksudnya hampar tangan begitu. Jangan. Itu makruh perbuatan begitu. Kerana dia menyamai sesuatu. Itu di antaranya. Dan baca olehmu pada ketika sujud itu. Kita sujud seperti biasalah, kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu 3 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Iaitu yang terlebih afdal bagi orang yang sembahyang seorang diri atau imam yang redha makmumnya itu dengan dilanjutkan
yang dilanjutkan bacaan itu. Jadi adapun bila sujud, kita disuruh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Saya tak baca 3 kali, saya nak baca sekali je. Boleh, tak ada masalah. Sekali pun tak apa. Cuma rugilah. Fadilah hak bini, hak lain banyak kali. Makan banyak kali, tidur banyak kali. Ni bacaan ni bukan payah sangat. Maka amat rugilah. Itu di antaranya. Ada pun melainkan di musyaqqah, ada perkara lain tu, mudarrah tu, lainlah itu. Ada yang menjadi kepayahan pada diri dia. Itu. Ada pun bagi orang yang berpuasa, sembahyang 7 kali, itu di antaranya. Baca 7 kali, itu di antaranya. Boleh atau tidak, saya nak mendahului imam. Imam mungkin dia baca 3 kali saja, sebab yang pertengahan. Kalau bertahan yang mana atau imam yang diridai oleh makmum, boleh dibaca panjang mana pun. Tapi saya tak tahu imam tu baca berapa kali. Tapi saya nak baca banyak. Saya nak baca banyak sikit pada imam, sebab saya tak boleh naik bersama dengan imam. Kalau saya naik bersama dengan imam, mungkin dah lah baca banyak. Maka orang kan bila imam boleh sujud, imam nak naik tu, dia pun dia naik sekali ni imam, maka sudah tentu dia nak baca banyak, tak boleh. Hak yang sempurnanya bila imam bangkit, baru kita bangkit. Itu di antaranya. Jadi mungkin dia sempat nak baca lebih sikit, 7 kali ke, 11 kali ke, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ni. Macam mana pula? Maka kata ulama diperbolehkan. Jadi masalah pada ruang masa tinggal begitu, maka lebih afdal kita isi dengan bacaan-bacaan. Sama juga dengan yang kita sebut sebelum ni, at-tahiyat tu. At-tahiyat begitu juga. Kita sebagai makmum yang masbuk, yang duduk pada tahiyat akhir, tahiyat awal, iman hal keadaan tahiyat akhir, tiba-tiba adakah kita nak berhenti pada sallallahu alaihi wasallam lalu kita diam? Maka kata ulama, daripada kita duduk diam gitu, lebih baik kita sambung lagi wa sallallahu alaihi wasallam tahiyatul mubasafabi, hatta bacaan di luar daripada tahiyat pun Allahumma fil lima qaddamtu ma akhartu ma asratu sababi tu, Allahumma inni zalamtu nafsi zaman sababi. Itu di antaranya. Sehinggalah imam memberi salam, barulah kita bangkit balik. Itu di antaranya. Itu di antaranya pada duduk saja, itu di antaranya. Jadi sebab itulah, sebab apa disuruh kita hikmah kita membaca subhana. Di antara dibahas oleh para ulama, sebab apa kita dah baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin 3 kali, bangun balik. Sebab apa dah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dah sujud ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa lagi? Kita nak baca lafaz-lafaz lain, tapi disuruh kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iaitu sebab apa disuruh baca begitu? Iaitu maha suci Tuhan. Subhana rabbi, maha suci Tuhan, yakni yang maha tinggi daripada segala kekurangan dan sertanya, iaitu wa bihamdi, dengan kepujiannya. Maha suci Allah Al-A'la, yang maha tinggi, wa bihamdihi, dengan kepujiannya. Subhana ay muqaddis, iaitu maha suci. Suci mana? Daripada sifat kekurangan. Sebab apa? Hikmah disuruh kita sentiasa muqaddis, muqaddas Allah Azza wa Jal, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak menggambarkan kepada kita kembali pada tempat yang hina. Itu di antaranya. Maksudnya hikmah bila kita sujud, jangan sekadar kita membaca saja, tetapi kita mesti menghayati, tadabbur dengan makna kelakuan kita ini. Yakni ya Allah, yakni kita duduk tempat sujud ni, aku letakkan tempat yang mulia aku. Tempat yang mulia ni, tempat yang semulia-mulia ni, kita letak tempat yang sehabis-habis hina. Mana? Tempat sujud lah. Tempat sujud orang duduk pijak. Ada kalau orang kita berjalan, kita jalan-jalan, kita panggil orang, kita suruh dia sujud tempat kita pijak sana ni, dia nak sujud tak? Dia tidak akan sujud, bahkan dia rasa jijik pula. Tetapi tempat hak tadi tu kita sujud, kita pijak, tapi kita suruh dia sujud, dia akan sujud, tanpa dia tahu kita pijak tadi.
Itu di antaranya. Itu nak menunjukkan tempat wajah ini adalah tempat yang mulia. Muka adalah tempat mulia. Maka ya Allah, aku ni hina ya Allah di sisimu ya Allah. Aku sanggup meletakkan kemuliaan mukaku ini semata-mata aku nak memperhambakan kepada Engkau. Aku hina ya Allah. Mana bukti hina? Yakni kita letak wajah kita pada tempat yang hina, yakni tempat sujud ni, tempat orang duk pijak, duk lalu. Itu di antaranya. Itu hikmahnya. Itu di antara ini disebut bila kita membaca subhan, maha suci Allah. Tak cukup maha suci lagi. Subhana Rabbi, dah memadai. Al-A'la, satu hal yang maha tinggi. Wa bihamdih, dengan kepujiannya Allah. Dan memadai dah situ. Padang dah situ. Tapi tak cukup lagi. Letak pula tempat yang mulia muka ini di tempat yang sangat hina, iaitu tempat sujud. Itu tempat orang duk pijak. Itu di antaranya. Di antara lagi disebut oleh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, ketika kita sujud, maka kita mengingatkan akan diri kita. Di tempat inilah, tempat bumi inilah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian, ataupun ada yang pergi dulu, ada yang terakhir. Tempat inilah yang aku duk tempat aku duk sujud ni ya Allah sebagai bumi, i'tibaril isyarah lil ard, isyarat kepada bumi ni. Tempat inilah aku suatu hari nanti aku akan kembali kepadamu ya Allah. Aku dijadikan daripada bumi dan aku akan kembali juga kepada bumi. Ketika itu hadirlah hati engkau, dalam hati engkau dengan kebesaran Allah. Aku ni hina ya Allah, mu hebat, mu mulia, tiada Tuhan ya Allah, mu hebat. Dan serta mari perasaan rendah diri. Tu mana ketika kita sujud. Hak tadi ketika kita sujud, hikmah dia di antaranya kita meletak tempat yang mulia ini pada tempat yang hina. Bila begitu kita hadir lagi dalam hati kita, di bumi inilah suatu hari nanti aku akan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada bumi aku datang, daripada tanah aku datang, kepada tanah juga aku akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita mari perasaan rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana hukum menghina diri di hadapan Allah adalah wajib. Hukum menghina diri di hadapan manusia haram. Itu di antaranya. Maka sifat rububiyah kita dengan Allah Azza wa Jalla yang lebih dekat adalah dan di dalam sujud. Tempat sujud, pada sujud tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Maka ketika itulah sayugianya dia mengadu kepada Allah dalam hati dia. Jangan berlafaz batlun, batas sembahyang. Ketika itu dia sujud, tu di antaranya. Lebih lagi kalau sembahyang sunat-sunat yang sunat-sunat tu dia sujud lama sikit. Tu di antara, dan hadis wa ta'dilah itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka engkau angkat kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu. Setelah itu maka kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan ia menjadi aslah lil ibadah, semakin mencantikkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah, yakni sebagai taufik hidayah Allah, dan semudah-mudahan kita sentiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa ajibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.